Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Kenapa Najib terus dizalimi soal MKT UMNO? Sebagai penganalisis yang pro Najib dan UMNO, persoalan utama yang dibangkitkan ialah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak terus menerima tekanan dalam kes 1MDB walaupun terdapat perkembangan positif mengenai aset 1MDB. Berdasarkan kenyataan Muat Puat Zakarshi, satu isu penting yang harus dipersoalkan adalah keputusan meneruskan saman terhadap Najib sedangkan 1MDB telah berjaya mendapatkan semula aset bernilai RM41.6 bilion. Yang lebih menghairankan ialah dana RM114 juta yang Mahkamah Tinggi telah putuskan sebagai hak UMNO dan harus dipulangkan kepada Najib, tetapi ia tetap dimasukkan dalam saman ini. Ini menimbulkan persoalan tentang agenda sebenar di sebalik tindakan undang-undang ini. Tambahan pula, penyelesaian perjanjian 1MDB dengan IPIC yang asalnya telah dibatalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Tommy Thomas pada 2017. Seolah-olah bertujuan untuk memperpanjangkan naratif bahawa wang 1MDB hilang demi mencemarkan nama Najib. Walaupun akhirnya perjanjian tersebut diteruskan dengan MOF mengumumkan bahawa IPIC telah membayar 1.8 bilion US dollar, namun Najib tetap dizalimi dengan tuduhan-tuduhan baru. Ini menimbulkan persoalan mengenai motif politik dan kemungkinan adanya usaha untuk menjatuhkan imej Najib dalam jangka masa panjang. Pertanyaan terbesar mengapa nama-nama lain yang pernah terlibat dalam kes ini tidak lagi disebut dalam saman tersebut. Ini memberi gambaran seolah-olah ada tangan-tangan tersembunyi yang ingin terus menghukum Najib, walaupun fakta di mahkamah menunjukkan sebaliknya. Kenapa Najib terus dizalimi soal MKT UMNO? Sebagai penganalisis yang pro Najib dan UMNO, persoalan utama yang dibangkitkan ialah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak terus menerima tekanan dalam kes 1MDB walaupun terdapat perkembangan positif mengenai aset 1MDB. Berdasarkan kenyataan Muat Puat Zakarshi, satu isu penting yang harus dipersoalkan adalah keputusan meneruskan saman terhadap Najib sedangkan 1MDB telah berjaya mendapatkan semula aset bernilai RM41.6 bilion. Yang lebih menghairankan ialah dana RM114 juta yang Mahkamah Tinggi telah putuskan sebagai hak UMNO dan harus dipulangkan kepada Najib, tetapi ia tetap dimasukkan dalam saman ini. Ini menimbulkan persoalan tentang agenda sebenar di sebalik tindakan undang-undang ini. Tambahan pula, penyelesaian perjanjian 1MDB dengan IPIC yang asalnya telah dibatalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Tommy Thomas pada 2017. Seolah-olah bertujuan untuk memperpanjangkan naratif bahawa wang 1MDB hilang demi mencemarkan nama Najib. Walaupun akhirnya perjanjian tersebut diteruskan dengan MOF mengumumkan bahawa IPIC telah membayar 1.8 bilion US dollar, namun Najib tetap dizalimi dengan tuduhan-tuduhan baru. Ini menimbulkan persoalan mengenai motif politik dan kemungkinan adanya usaha untuk menjatuhkan imej Najib dalam jangka masa panjang. Pertanyaan terbesar mengapa nama-nama lain yang pernah terlibat dalam kes ini tidak lagi disebut dalam saman tersebut. Ini memberi gambaran seolah-olah ada tangan-tangan tersembunyi yang ingin terus menghukum Najib, walaupun fakta di mahkamah menunjukkan sebaliknya. Kenapa Najib terus dizalimi soal MKT UMNO? Sebagai penganalisis yang pro Najib dan UMNO, persoalan utama yang dibangkitkan ialah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak terus menerima tekanan dalam kes 1MDB walaupun terdapat perkembangan positif mengenai aset 1MDB. Berdasarkan kenyataan Muat Puat Zakarshi,
Satu isu penting yang harus dipersoalkan adalah keputusan meneruskan saman terhadap Najib, sedangkan 1MDB telah berjaya mendapatkan semula aset bernilai RM41.6 bilion. Yang lebih menghairankan ialah dana RM114 juta yang Mahkamah Tinggi telah putuskan sebagai hak UMNO dan harus dipulangkan kepada Najib, tetapi ia tetap dimasukkan dalam saman ini. Ini menimbulkan persoalan tentang agenda sebenar di sebalik tindakan undang-undang ini. Tambahan pula, penyelesaian perjanjian 1MDB dengan IPIC yang asalnya telah dibatalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Tommy Thomas pada 2017. Seolah-olah bertujuan untuk memperpanjangkan naratif bahawa wang 1MDB hilang demi mencemarkan nama Najib. Walaupun akhirnya perjanjian tersebut diteruskan dengan MOF mengumumkan bahawa IPIC telah membayar 1.8 bilion US dollar, namun Najib tetap dizalimi dengan tuduhan-tuduhan baru. Ini menimbulkan persoalan mengenai motif politik dan kemungkinan adanya usaha untuk menjatuhkan imej Najib dalam jangka masa panjang. Pertanyaan terbesar mengapa nama-nama lain yang pernah terlibat dalam kes ini tidak lagi disebut dalam saman tersebut. Ini memberi gambaran seolah-olah ada tangan-tangan tersembunyi yang ingin terus menghukum Najib, walaupun fakta di mahkamah menunjukkan sebaliknya. Kenapa Najib terus dizalimi soal MKT UMNO? Sebagai penganalisis yang pro Najib dan UMNO, persoalan utama yang dibangkitkan ialah mengapa Datuk Seri Najib Tun Razak terus menerima tekanan dalam kes 1MDB, walaupun terdapat perkembangan positif mengenai aset 1MDB. Berdasarkan kenyataan Muat Puat Zakarshi, satu isu penting yang harus dipersoalkan adalah keputusan meneruskan saman terhadap Najib, sedangkan 1MDB telah berjaya mendapatkan semula aset bernilai RM41.6 bilion. Yang lebih menghairankan ialah dana RM114 juta yang Mahkamah Tinggi telah putuskan sebagai hak UMNO dan harus dipulangkan kepada Najib, tetapi ia tetap dimasukkan dalam saman ini. Ini menimbulkan persoalan tentang agenda sebenar di sebalik tindakan undang-undang ini. Tambahan pula, penyelesaian perjanjian 1MDB dengan IPIC yang asalnya telah dibatalkan oleh Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Tommy Thomas pada 2017. Seolah-olah bertujuan untuk memperpanjangkan naratif bahawa wang 1MDB hilang demi mencemarkan nama Najib. Walaupun akhirnya perjanjian tersebut diteruskan dengan MOF mengumumkan bahawa IPIC telah membayar 1.8 bilion US dollar, namun Najib tetap dizalimi dengan tuduhan-tuduhan baru. Ini menimbulkan persoalan mengenai motif politik dan kemungkinan